Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama pada pagi ini dalam ruangan tajwid dan juga tafsir Ibnu Katsir dalam surah At-Taubah ayat 60 hingga ayat 69 Ayat 60 hingga ayat 69 surah At-Taubah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pergi kepada intisari ayat yang kita boleh ambil daripada ayat 60 hingga ayat 69 surah At-Taubah ini. Yang pertamanya ialah asnaf zakat, 8 asnaf zakat. Yang keduanya ancaman terhadap mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga iaitu perihal golongan munafik dan juga rahsia mereka yang dibongkarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak cerita sambungan tentang perang Tabuk lah tuan-tuan. Dulu sebelum ni kita ada baca cerita tentang bagaimana golongan munafik dia mempertikaikan Nabi SAW dalam memberikan zakat. Jadi dia marah kenapa dia tak dapat zakat. Dia marah kenapa dia tak dapat zakat. Jadi bila dia dapat zakat, dia seronoklah. Tapi bila tak dapat zakat, dia marah. Lalu dia mempertikaikan Nabi SAW. Jadi ayat ini menceritakan zakat tu bukan Nabi bagi ikut suka hati. Nabi SAW bagi zakat itu berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi golongan-golongan yang mendapat zakat tu, ini dia disebutkan dalam ayat 60 surah At-Taubah. Kemudian sambung lagi cerita tentang munafik ni. Mana banyak cerita orang munafik dalam surah At-Taubah ni. Masih lagi dalam peperangan Tabuk, iaitu orang munafik ni dia suka menyakiti Nabi SAW dalam percakapan mereka, dalam perbuatan mereka. Lalu dalam ayat 60 hingga 69 ni, Allah SWT mengancam orang munafik. Dia kata, jangan sekali-kali menyakiti Rasulullah SAW. Kalau kamu menyakiti Nabi, ini balasan dia. Itu dia dalam ayat 60 hingga ayat 69. Juga dalam ayat 60 hingga ayat 69 ini, orang munafik dia takut kalau rahsia mereka dibocorkan. Tetapi siapa yang membocorkan rahsia mereka? Bukan golongan munafik itu sendiri, bukan orang Islam, tetapi Allah sendiri yang membocorkan rahsia mereka melalui firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 hingga ayat 69. Jadi itulah dia tuan-tuan, intisari yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita akan baca pada pagi ini insya-Allah. Jadi kita pergi kepada bahagian yang pertama. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, menganalisa hukum tajwid. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang berada dalam majlis pada pagi ini. Hajah Nur Aini, Hajah Sanaria, Hajah Jamila, Hajah Aziza dan sebagainya lah. Hajah Zabidah pun ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu menganalisa hukum tajwid. Iaitu hukum tajwid dalam soalan apa tu, peperiksaan tahap 3 nanti, peperiksaan tahap 3 nanti. Jadi kita banyak pergi kepada hukum-hukum yang asal, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mad wal qasar, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mad wal qasar. Jadi syarat tuan-tuan, kalau nak kuasai tu tak dapat nak kuasai semua sekali bab-bab tajwid dalam buku tajwid tu, maka kuasai hukum nun mati, hukum mim mati dan juga hukum mad wal qasar. Orang kata apa, tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi inilah dia tuan-tuan, hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin, izhar, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan juga ikhfa.
Ingat dia punya huruf dia, nun mati bertemu dengan arhin kha'ahu, maka hukumnya izhar. Nun mati bertemu dengan menuai, hukumnya idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu dengan lari, lam dan ra, namanya idgham bila gunnah. Nun mati bertemu ba, iklab. Nun mati bertemu dengan satu jaza saddaka fasiq batazin syaddin. Itu namanya ikhfa hakiki. Manakala hukum mim mati pula, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu mim, idgham mislain. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, namanya izhar syafawi. Jadi kita tengok pada bahagian yang pertama. Kita kena aktif kelas secara dua hala. Jadi tuan-tuan dengar sambil-sambil itu jawab soalan. Jadi barulah kita rasa tak mengantuk, kita rasa tak jemu. Jadi kita tengok kepada yang pertama dulu. Kita tengok pada yang pertama. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi nun mati bertemu dengan ya ni, cari formula yang saya sebutkan tadi. Arhin kha'ahu. Ada tak huruf ya? Tak ada. Nun mati bertemu dengan ya. Ada tak nun mati bertemu dengan formula menuai? Menuai. Menuai ada tuan-tuan ya. Menuai. Jadi mim nun waw ya. Jadi maknanya namanya idgham ma'al gunnah. Jadi bagaimana cara bacaan idgham ma'al gunnah? Cara bacaan idgham ma'al gunnah iaitu bunyi nun dimasukkan ke dalam ya. Kemudian kita dengungkan dua harakat ma'al gunnah. Jadi bunyinya ay yurdu. Ya, asalnya an. Asalnya an. Ya, bila kita idghamkan dia an kepada ai. An kepada ai, an kepada ai. Jadi an kepada ai, kemudian ma'al gunnah ai yurdu. Itu bacaan bagi idgham ma'al gunnah. Tuan-tuan ya. Okay, kita pergi kepada yang kedua, in kanu. Cuba tuan-tuan tuliskan pada ruangan komen. Apakah hukum tajwid bagi nun mati bertemu dengan kaf? Nun mati bertemu dengan kaf. Nanti dalam soalan peksa tuan-tuan, dalam soalan peksa, mungkin ada soalan yang direct lah. Kita bagi perkataan, tuan-tuan akan bagi tahu apa nama hukum dia. Bagi tahu apa nama hukum dia. Kemudian ada keadaan lagi dalam soalan peksa nanti, saya akan bagi sepotong ayat yang panjang. Maka kita akan minta kepada tuan-tuan semua ni nyatakan mana yang ada hukumnya dekat dalam tu, mana yang tak ada hukum dalam tu. Maksudnya mungkinlah dalam potongan ayat tersebut dia ada lebih kurang 5 hukum tajwid. 5 hukum tajwid. Dalam pilihan jawapan tu kita bagi 3 hukum tajwid yang ada. 1 hukum tajwid lagi yang tak ada dekat dalam tu. Jadi maknanya kita minta nyatakan hukum tajwid yang tidak terdapat dalam ayat tersebut. Jadi tuan-tuan kena pilihlah mana yang tak ada dekat dalam tu. Jadi dia ada soalan direct, ada soalan indirect. Jadi tuan-tuan terpaksa cari mana hukum, satu-satu kena kenal lah hukum-hukum yang terdapat dalam potongan ayat tersebut. Jadi tapi kalau tuan-tuan dah cakap hukum nun mati dah cakap, hukum mim mati dah cakap, hukum mad wal qasar pun dah semuanya ada dalam kepala tuan-tuan jadi maknanya tak ada masalah untuk nak menjawab soalan tersebut. Jadi in kanu, kalau kita tengok pada ruangan komen, Hajah Latifah kata ikhfa hakiki, Hajah Zabidah kata ikhfa hakiki, Hajah Sanariah pun kata ikhfa hakiki. Jadi jawapan dia betul salah? Jawapan dia kita tengok nun mati bertemu dengan arhin kha'ahu. Tak ada huruf kaf. Arhin kha'ahu. Sebelah arhin kha'ahu menuai. Menuai pun tak ada huruf kaf. Kemudian lari pun tak ada huruf kaf. Ba iklab. Jadi memang betul lah jawapan dia ikhfa hakiki kerana nun mati bertemu dengan satu jaza saddaka ka. Di situ letaknya huruf kaf. Ikhfa hakiki. Tahniah kepada yang berjaya menjawab dengan jawapan yang betul. In kanu, bagaimana cara membunyikan in kanu? In kanu, cara nak bunyikan dia iaitu dengan kita membunyikan secara sama-sama ataupun dibunyikan secara tidak jelas. Bunyi nun mati, kita sembunyikan dia. Kalau jelas bunyinya in. Kalau jelas bunyinya in. Tetapi kalau ikhfa in dia tergantung bunyi dia. In jelas,
Tu tergantung. Jadi ikhfa macam itulah cara membunyikan dia, iaitu in kanu, in kanu, in kanu, in kanu. Ya, kalau kita eja dalam ejaan Rumi, dia akan bunyi ing, in kanu, kena senyum sebab dia tidak tebal ya. In kanu, in kanu, in kanu. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian kita terus lagi pergi kepada yang berikutnya, khalidan fiha. Khalidan fiha aghin kha'ahu, tak ada huruf fa. Menuai, tak ada huruf fa. Lari, tak ada huruf fa. Jadi iklab pembukaan maka dia mestilah ikhfa hakiki juga. Khalidan fiha, khalidan fiha, khalidan fiha. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian kita terus lagi pergi kepada yang berikutnya, mukhrijum ma. Cuba tuliskan pada ruangan komen. Apakah nama hukum tajwid bagi tanwin bertemu dengan huruf mim? Ya. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Kadang-kadang kan ada orang dia keliru. Tanwin ni hukum nun mati ke hukum mim mati? Tanwin ni hukum nun mati ke mim mati? Jawapan dia, tanwin ni berada dalam hukum nun mati. Sebab apa? Nun mati dan tanwin. Kenapa namanya nun mati dan tanwin? Kerana nun mati dan tanwin adalah dua benda yang sama. Cuma dari segi tulisan, dari segi resam ya, nun mati kadang-kadang diubah kepada bentuk tanwin, bentuk tanwin ya. Mukhrijum ma, mukhrijum ma ya. Jadi kita tengok pada ruangan komen, nun mati dan tanwin jumpa dengan mim. Mim ni formulanya ialah menuai. Betul, tanya. Hajah Zabidah kata idgham ma'al gunnah. Hajah Azizah pun jawab yang sama. Hajah Sanariah pun sama. Hajah Salma, Hajah Latifah, Hajah Zabidah pun sama. Jadi semuanya menjawab dengan idgham ma'al gunnah. Tanya, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah cara bacaannya bunyi tanwin tadi tu dimasukkan ke dalam mim, kemudian ma'al gunnah. Ma'al gunnah. Jadi bunyi dia mukhrijun, asalnya mukhrijun ya. Bila kita masukkan mukhrijun ke dalam mim, mukhrijum, terus bunyi huruf mim tanya kepada yang menjawab ya. Mukhrijum ma, mukhrijum ma. Kemudian kita terus pergi kepada lakum liyurdukum. Kita dah pindah dah, hukum nun mati dah selesai. Kita pergi kepada hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan lam. Mim mati bertemu dengan lam. Cuba tuan-tuan tulis pada ruangan komen. Ya. Tuliskan pada ruangan komen. Apakah hukum tajwid bagi mim mati yang bertemu dengan huruf lam? Ya, mim mati bertemu dengan huruf mim mati bertemu dengan huruf lam. Ya. Hajah Zabidah dia jawab izhar syafawi ya. Hajah Salma pun jawab izhar syafawi. Hajah Sanaria pun kata izhar syafawi ya. Lagi kita tengok Hajah Azizah kata izhar safawi. Ahmad Najami siap tulis tulisan Jawi lagi ya, izhar syafawi. Ini memang betul-betul turas ni, tulis tulisan Jawi ya. Izhar syafawi. Betul ke tak betul? Jadi kita tengok balik nota ya. Nun mim mati. Mim mati ini dia ada tiga. Mim mati bertemu mim, idgham isnain. Mim mati bertemu ba, izhar syafawi. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Manakala mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Tu. Ingat, mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Ingat perkataan selain tu. Selain daripada mim dan ba. Jadi lam ni huruf mim ke? Bukan. Lam ni huruf ba ke? Bukan. Jadi huruf lam ni ialah huruf yang selain daripada mim dan ba. Maka betul lah jawapan sahabat-sahabat kita tadi menjawab dengan nama jawapan dia ialah izhar syafawi. Bagaimana cara bacaan izhar syafawi? Mim dibaca jelas tanpa dengung. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum, lakum liyurdukum, lakum liyurdukum. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian kita terus pergi kepada kumwa, sama mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan
ba. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Jadi nama di sini pun izhar syafawi juga. Izhar syafawi ya. Hajar Rahmat kata Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ahlan wa sahlan. Kemudian kita tengok pula mim mati bertemu dengan ya. Mim mati bertemu ya pun sama juga. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Maka namanya izhar syafawi. Kemudian kita tengok mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Apa nama hukum kalau mim mati bertemu dengan ba? Cuba Hajah Rahmah jawab. Hajah Rahmah cuba jawab. Mim mati bertemu dengan ba ni, apakah nama hukum tajwidnya? Adakah ikhfa syafawi? Adakah idgham mislain? Adakah izhar syafawi? Cuba tuliskan pada ruangan. Cuba tuliskan pada ruangan komen. Apakah nama hukum tersebut ya? Jadi kalau kita tengok Hajar Sanariah kata ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Betul ke ikhfa syafawi? Betul ke ikhfa syafawi? Jadi jawapan betul tak betul cuba kita tengok balik semula lah nota hukum mim mati ya. Ahmad Najami kata ikhfa syafawi, betul ya. Jadi hukum mim mati bertemu dengan ba, namanya betul sahabat-sahabat kita jawab ikhfa syafawi, iaitu bagaimana cara bacaannya. Mim dibunyikan secara bagaimana? Mim dibunyikan secara bagaimana? Dibunyikan secara dengan kita memasukkan dengan kita menyembunyikan bunyi mim mati. Kemudian ma'al gunnah, kemudian kita dengungkan dia dua harakat. Cara bacaannya iaitu dibaca dengan begini ya. Suratun tunabbi'uhum bima Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, kita nak buka sikit ke kita nak tutup rapat habis semua bibir ni? Jawapan dia iaitu saya menakalkan apa yang dikatakan oleh Syekh Quraim Rajah, seorang pakar Quran daripada Syria. Dia kata dengan menutup rapat bibir, tunabbi'uhum bima. Dia memilih cara bacaan tersebutlah. Cara bacaan tersebut. Tetapi kalau nak ada furjatan, nak buka sedikit pun tak ada masalah. Macam mana nak buka sikit? Tunabbi'uhum bima. Boleh. Kalau nak rapat, tunabbi'uhum bima. Kalau tanya saya pilih yang mana? Saya pilih yang mudah nak baca, iaitu dengan kita rapatkan bibir. Tunabbi'uhum bima. Kemudian kita terus lagi tuan-tuan. Qulistahzi'u. Yang pertama sekali saya nak tanya, dia kalau kita nak ibtidak lah pada perkataan tersebut ya, kita nak baca astahzi'u ke, istahzi'u ke ataupun ustahzi'u. Ni soalan ni banyak keluar dalam peksa nanti ya. Nak baca dengan istahzi'u ke, ustahzi'u ke ataupun astahzi'u. Cuba tuliskan pada ruangan komen. Apakah cara untuk ibtidak hamzah wasal pada perkataan tersebut? Ya, sama ada as, is, us. Sebutkan mana satu cara bacaannya. Jadi Hajar Zabidah kata baris bawahkan dia. Maksudnya kalau baris bawahkan dia iaitu istahzi'u. Ya, istahzi'u. Alasan yang Hajar Zabidah bagi, dia kata sebab ia verb. Verb ni maksudnya ialah kata kerja ataupun dalam bahasa Arabnya fi'lun ya. Hajah Nur Latifah kata istahzi'u. Hajah Sanariah pun kata istahzi'u, mula dengan baris bawah. Ahmad Najami kata ibtidak bikasrah, masya-Allah ya. Cakap Arab lagi Ahmad Najami ya. Jadi tahniah ya. Jadi betul ke tak betul? Jawapan dia iaitu kita tengok pada huruf yang ketiga. Tengok pada huruf yang ketiga. Mana huruf ketiga dia? Alif huruf yang pertama, sin huruf yang kedua, ta huruf yang ketiga. Jadi ta ni baris atas. Ta baris atas, maka kita ibtidak dengan baris bawah. Kalaulah ta tu baris bawah pun kita ibtidak dengan baris bawah. Kalau ta baris dhammah, kita ibtidak dengan baris dhammah. Jadi di situ
startnya baris atas, maka ibtidak dengan baris bawah. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang menjawab dengan betul dan tepat sekali. Jadi jawapan dia istahzi'u. Kemudian ada tanda panjang dekat situ. Ada tanda panjang tu, nama hukum matnya apa? Adakah dia mat wajib? Adakah dia mat jaiz? Adakah dia mat lazim? Adakah dia mat farqu? Dan sebagainya. Jadi cuba tuliskan pada ruangan komen. Apakah nama hukum tajwid bagi tanda bacaan panjang tersebut? Tanda panjang tersebut. Apakah nama hukum tajwidnya? Tuan-tuan, apakah nama hukum tajwid bagi yang bertanda panjang itu? Yang bertanda panjang. Kalau kita tengok dekat situ, ada tanda panjang di atas huruf waw. Kemudian dia jumpa dengan huruf hamzah. Jadi dia jumpa tu dalam keadaan dia terpisah. Terpisah. Kalau dia berjumpa dalam keadaan dia duduk sebelah-sebelah, nama hukumnya apa? Dan kalau dia berjumpa dengan hamzah tapi dalam keadaan terpisah, apa nama hukumnya? Jadi kita tengok dekat sini mat jaiz munfasil. Ajah Sanariah kata mat jaiz munfasil. Ajah Nur Latifah kata mat jaiz munfasil, dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Jadi jawapan dia betul ke salah? Jawapan dia tepat sekali. Mat jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harakat bagi kitab Ibnul Jazari. Bagi kitab Asy-Syatibi kita baca dengan 4 harakat sahaja. 4 harakat. Jadi jawapan dia ialah mat jaiz munfasil dibaca dengan 4 harakat. Qulistahzi'u innallah. Kalau kita waqafkan qulistahzi'u, itu kalau kita waqafkan. Waqaf dengan 2 harakat, kita wasalkan dengan 4 harakat. Kemudian kita tengok dekat sini. Wa rasuluhu ahaqqu, ada tanda panjang dekat situ. Ada tanda panjang kat situ. Tapi tanda panjang tu bukan atas huruf mat. Tanda panjang itu berada di atas selepas hamzah. Tanda panjang itu berada selepas ha dhamir. Tanda panjang itu wujud selepas ha dhamir. Diletakkan waw kecil, kemudian ada tanda panjang, kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Apakah nama hukumnya, tuan-tuan? Apakah nama hukum bagi wa rasuluhu ahaqqu? Wa rasuluhu ahaqqu. Apakah nama hukum bagi hukum mat tersebut? Hajar Zabirah kata mat silah tawilah. Hajar Sanariah kata mat silah tawilah. Hajar Latifah kata mat silah tawilah, dibaca 6 harakat. Hajar Azizah kata mat silah tawilah. Jawapan dia betul salah? Jawapan dia tepat sekali. Mat silah tawilah. Berapa kadar panjang bacaannya? Dibaca dengan 4 harakat. Dibaca dengan 4 harakat. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. 4 harakat. 4 harakat. 4 harakat. Kalau 4 atau 5 harakat itu bagi Tariq Al-Jazari. Bagi Asy-Syatibi baca dengan 4 harakat. Manakala perkataan ta'ifah. Perkataan ta'ifah. Apakah kadar panjang bacaan bagi ta'ifah dan apakah nama hukumnya? Kalau kita tengok dekat sini, dia ada tanda panjang, kemudian diikuti dengan huruf hamzah. Dia ada tanda panjang, kemudian diikuti dengan huruf hamzah. Tapi huruf hamzah ni dia tidak terpisah, dia duduk sebelah-sebelah dengan tanda panjang tersebut. Ini kalau kita dari segi penceritaan lah, supaya kita nak cerita dekat orang-orang yang baru nak belajar hukum mat ni. Dia ada tanda panjang, kemudian dijumpa dengan hamzah. Dan dia duduk sebelah-sebelah dengan hamzah tadi. Apa nama hukum dia, tuan-tuan? Cuba tuliskan pada ruangan komen. Apakah nama hukumnya? Adakah dia mat wajib ataupun mat jaiz? Jadi jawapannya ialah Hajar Sanariah kata mat wajib muttasil.
Hajar Zabidah kata mat wajib. Ya. Hajar Latifah pun kata mat wajib. Jawapan dia tepat sekali. Mat wajib muttasil dibaca 4 harakat. Ta'ifatim minkum. Ta'ifatim. Gerakkan jari 4 kali. Ya. Wanal'ab ini namanya apa ni qalqalah. Qalqalah. Qalqalah wusta ke? Qalqalah sughra ke? Ataupun qalqalah kubra. 3 tu ya. Saya bagi 3 pilihan. Adakah qalqalah sughra? Adakah qalqalah wusta? Ataupun qalqalah kubra. 3 ya. Dulu saya sebut qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Tu ya. Tapi sebenarnya dari segi istilahnya istilah bahasa Arabnya salah nama tersebut. Macam mana nama yang betul-betulnya kalau ikut bahasa Arab. Kalau ikut bahasa Arab dia kena qalqalah sughra, qalqalah wusta, qalqalah kubra. Dia kena sama ya maksurah kat ujung tu. Jadi nama dia yang mana satu? Sughra ke, wusta ke, kubra. Ya. Jadi ada yang kata qalqalah wusta, ada yang kata qalqalah sughra, ada yang kata qalqalah kubra. Ada yang kata qalqalah kubra. Jadi mana satu betul? Qalqalah ni yang 3 cuba kita tengok. Yang pertama qalqalah sughra, kalau huruf ba tu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah perkataan. Di tengah-tengah perkataan ya. Di sini dia duduk kat tengah ke dia duduk kat ujung? Dia duduk kat ujung. Jadi kalau duduk dekat ujung, maka dia bukan sughra, dia ialah wusta. Dia ialah wusta. Habis kalau yang kubra macam mana kalau kubra? Kalau kubra, ba tu ada sabdu. Ba tu ada sabdu. Wanal ab. Kalau ada sabdu bunyi dia lambat sikit, lantunan dia lambat. Jadi kalau qalqalah sughra, lantunan dia laju. Kalau qalqalah wusta, dia sederhana laju. Maknanya dia lambat sikitlah. Nakhudu wa nal'ab. Nakhudu wa nal'ab. Lambat sikit ya. Tapi kalau qalqalah kubra, lantunan dia paling lambat. Nakhudu wa nal'ab. Nakhudu wa nal'ab. Itu kalau qalqalah kubra. Di sini qalqalah wusta, maka lantunan dia lebih cepat daripada qalqalah kubra. Itu saja qalqalah. Jadi jawapan dia ialah qalqalah wusta. Kita pergi lagi kepada yang berikutnya. Mim mati bertemu mim namanya idgham mislain. Dan yang terakhir muqim namanya qalqalah muqim, qalqalah muqim ni ialah ma'arif lisukun, dibaca 24 ataupun 6 harakat. Okey, Hajar Latifah tanya, Ustaz, kalau yang ada sabdu bukan ke namanya qalqalah akbar? Ya, betul. Dulu namanya qalqalah akbar, qalqalah akbar, tapi sebetulkan dari segi nota tu rupa-rupanya dari segi namanya lah, dari segi kaedahnya sama je tuan-tuan, cuma namanya dalam bahasa Arab. Nama dalam bahasa Arab ni dia tak boleh salah dari segi nama. Kita macam bagi nama anak lah. Kadang-kadang bagi nama anak ni ikut sedap mulut bagi nama anak. Tu kadang-kadang bercampur muzakkar, muannas, lelaki dengan nama perempuan tu sama. Sedangkan bahasa Arab ni dia ada dia punya nama-nama yang khas bagi lelaki, ada yang namanya khas bagi perempuan. Jadi kalau ikut kaedah bahasa Arabnya, nama pun kena betul ya. Jadi qalqalah ni yang akbar ni dia tak kena dengan kaedah bahasa Arab. Jadi sebab itulah kita tukarkan sughra kekal, manakala kubra kekal, tetapi kubra ni kita letak dekat ujung sekali pada yang ada sabdu. Manakala yang tengah-tengah tu macam mana? Yang tengah-tengah tu kita letak wusta. Wusta ni maksudnya pertengahan. Qalqalah pertengahan. Jadi nama yang betulnya ialah sughra, wusta dan kubra. Akbar ni sebab apa tak betul akbar? Akbar ni sebab dari segi nama, dari segi bahasa Arab ni salah. Dari segi nama Arabnya tak betul. Jadi sebab itulah tuan-tuan
reset semula nama-nama yang lama tu, kita tukar dengan nama yang baru, iaitu Sughra, Wusta dan Kubra. Kalau sebelum ni yang akbar kita sebut tu, itu tukar kepada Kubra. Manakala yang Kubra yang kita selalu sebut sebelum ni, kita tukar kepada Wusta. Tu betulkan balik semula nama-nama qalqalah tersebut. Jadi dalam peksa nanti kita gunakan yang tu. Okay, tuan-tuan, kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu cara bacaan. Kita bulatkan tempat-tempat yang baca dengan dengung, dan juga kita bulatkan tempat-tempat yang dibaca dengan panjang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Kita pergi kepada muka yang berikutnya. La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita tengok tempat-tempat yang dengung dan tempat-tempat yang dibaca dengan panjang. Ini ayat ni dia ada banyak tempat-tempat yang dengung dan tempat-tempat yang dibaca dengan panjang. Jadi kena berhati-hati. Okay? Kita terus lagi. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Kita tengok muka surat yang terakhir. Kita tengok muka surat yang terakhir. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan kita tengok intisari ayat dia, kita ulang balik semula, iaitu 8 asnaf zakat,
Yang kedua, ancaman terhadap mereka yang menyakiti Rasulullah. Dan yang ketiga iaitu perihal munafik dan juga rahsia mereka yang dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya, cuba kongsikan pada ruangan komen untuk berapa kita punya tafsir ni. Kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, supaya nanti mudah sahabat-sahabat kita nak rujuk dalam kitab tersebut, nak dhabit dan sebagainya. Sebab dia ada istilah-istilah yang penting yang kita kena tahu dan kita kena faham dalam ayat 60 surah At-Taubah ni. Jadi kita pergi kepada ulangan semula sebelum kita pergi meneruskan lagi pengajian, iaitu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Innamas sadaqat, sesungguhnya zakat-zakat itu. Innama tu, bila ada perkataan innama tu biasanya dia hadkan kepada sesuatu. Dia hadkan kepada sesuatu. Maknanya zakat ni kepada siapa? Zakat ni kepada orang tertentu sahaja dalam ayat ni. Dia tak boleh bagi kepada orang lain yang terkeluar daripada nama-nama yang disebutkan dalam ayat 60 ni. Jadi innamas sadaqatu lil fuqara, iaitu sedekah. Sedekah kat sini bukan sedekah yang kita nak bagi sedekah sunat tu. Sedekah dekat tabung masjid, sedekah dekat tepi jalan, itu bukan sedekah dalam ayat ni. Sedekah dalam ayat ini bermaksud zakat. Zakat sesungguhnya zakat itu hanya untuk siapa? Lil fuqara, untuk fakir. Wal masakin, untuk orang miskin. Wal amilin, dan juga untuk amil. Wal muallafati qulubuhum, dan juga muallaf. Wa fir riqab, dan juga hamba sahaya. Wal gharimin, dan orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan juga orang yang berada fi sabilillah. Wa bani sabil, dan juga orang yang berada dalam pemusafiran, ibnu sabil ya. Fariidatan minallah, ketentuan daripada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana ya. Jadi ketika Allah menyebutkan keluhan dan juga celaan orang munafik yang bodoh terhadap Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pembahagian zakat, Allah menjelaskan bahawa Allah lah yang mengaturkan pembahagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembahagian zakat itu kepada selainnya. Allah membahagikan mereka itu, ya. Allah SWT membahagikan untuk mereka itu disebutkan dalam ayat di atas. Ya. Jadi ini kita dah baca pada minggu lepas. Ya. Kita dah baca pada minggu lepas sampai kepada asnaf fakir miskin. Ya. Jadi kita refresh balik siapa dia fakir dan siapa dia miskin. Ya. Jadi saya dah beritahu pada minggu lepas, iaitu ayat ni dia sambung kepada ayat yang kita baca beberapa minggu yang lepas, iaitu orang munafik dia marah kepada Nabi sebab tak bagi dia zakat. Nabi bukan tak nak bagi dia zakat, tetapi Nabi ni dia bagi zakat mengikut kepada orang yang ditentukan Allah. Jadi bukan boleh ikut suka hati Nabi je nak bagi dekat siapa-siapa ya. Jadi Nabi bagilah kepada 8 asnaf. Jadi orang munafik itu dia tak masuk dalam 8 asnaf, dia tak dapatlah. Maka marahlah dia. Jadi ayat ni turun cerita tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi nak kena bagi dekat 88 ke? Terdapat dua pendapat. Yang pertama, mesti kena bagi semua sekali. Pendapat yang kedua, tak bagi kepada semua. Tak bagi kepada semua pun tak apa. Maknanya duit yang kita ada banyak-banyak tu, maka cukup dengan 1-2 asnaf. Sudah memadai. Dan asnaf tu pula tak semestinya setiap orang kena bagi sama rata. Kadang-kadang kita bagi kepada orang tertentu daripada golongan asnaf tersebut. Jadi ini kaedah-kaedah dalam pembahagian zakat ni tuan-tuan ni untuk nak selamat lah, untuk nak selamat. Saya sarankan ialah bayarlah dekat majlis agama. Bayar dekat majlis agama insya-Allah lah. Sebab majlis agama kita diuruskan oleh orang-orang yang jujur lagi amanah, dan insya-Allah kita doakan semoga pembahagian tersebut dapat dilaksanakan dengan cekap dan amanah sampai kepada golongan-golongan yang memerlukan. Kan? Lainlah kalau pembagian zakat tu tak dapat kepada orang yang memerlukan. Orang miskin tak dapat, tapi dapat ke orang kaya. Masa itu barulah kita marahlah kepada pihak yang menguruskan zakat ni tadi. Tetapi masalah sekarang ialah zakat tu dapat kepada orang yang memerlukan dan dilaporkan secara jelas siapa yang dapat duit zakat tersebut. Dibagi tahu pula berapa jumlah yang dikutip, berapa jumlah yang diagihkan, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat,
kemudian beri pula peluang kepada orang kampung untuk bagi tahu siapa lagi yang tak dapat zakat untuk maklumkan. Jadi nampak pembahagian tersebut dah dilaksanakan dengan baik. Maka untuk nak mudah nak keluar daripada masalah ini, saya cadangkan tuan-tuan ya, bayarlah ke majlis agama, bayarlah kepada pusat zakat supaya zakat kita dapat diuruskan dengan baik. Tuan-tuan ya. Kemudian asnaf fakir miskin. Siapa dia fakir, siapa dia miskin ya. Kadang-kadang nampak macam sama, tapi fakir ni tuan-tuan ya, pendapatan dia tak capai kepada 50%, tak capai kepada 50%. Ni fakir lah. Dan kalau kita tengok dalam definisi fakir ni, ada majlis-majlis agama dah pun mentakrifkan dia. Fakir ni dia punya pendapatan dia tak cukup 50%. Manakala miskin ni dapat 50% tapi masih lagi belum mencukupi dia punya keperluan dia. Jadi fakir dan miskin ya. Itu dia fakir dan itu dah dia miskin. Tapi kalau tuan-tuan ya, ada gaji 3,000, gaji 3,000 banyaklah gaji ya, gaji 3,000, 4,000 dan sebagainya, dan ada lebihan pula nak simpan, janganlah minta zakat. Ini yang fakir ni dia tak ada lebihan. Bahkan tak cukup pula gaji yang diterima tu untuk menampung keperluan hidup dia. Tapi kena tengoklah pula keperluan hidup dia. Kalau dia kata saya tak mampu dah Ustaz, duit yang saya terima tadi tu tak mampu nak bayar Astro, tak mampu nak bayar internet RM150. Buat apa pakai internet RM150? Kan kita pakai internet RM50 pun dah cukup lah. Ini dia pula pakai sampai RM150 internet. Lepas tu beli Astro pula, langgan Astro dengan harga yang RM180. Contoh macam tu lah. Jadi orang yang macam ni dia tak masuk dalam fakir miskin sebab dia ada lebihan duit untuk nak melanggan Astro pula tuan-tuan ya. Jadi kita kena jelas bagaimana yang ditakrifkan dengan fakir dan juga miskin ya. Tapi kalau kita ada kemampuan, tak perlulah kita minta duit zakat ya. Kemudian tidak halal zakat untuk orang kaya. Ni saya dah baca pada minggu lepas. Tidak halal zakat juga kepada orang yang mampu bekerja. Maksudnya dia miskin tapi dia ada kekuatan badan untuk nak bekerja. Jadi tak perlulah kita minta zakat. Sebab apa? Sebab dia mampu untuk menghasilkan pendapatan. Jadi orang yang berhak menerima zakat ni tadi, kalau dia ada kemampuan, kalau dia tak cukup pendapatan dan tidak mampu untuk nak menghasilkan pendapatan yang mencukupi, maka golongan yang macam ni berhaklah untuk menerima zakat. Kemudian penjelasan Nabi tentang asnaf fakir miskin. Yang ini saya dah baca pada minggu lepas. Asnaf amin. Okey, ini yang kita berhenti ya. Okey, asnaf amin ni siapa? Adapun tentang amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan juga pembahagian zakat. Mereka berhak mendapatkan bahagian zakat. Amil tidak boleh berasal daripada kerabat Nabi SAW kerana mereka tidak berhak menerima zakat berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris bahawa ia adalah Fadl bin Al-Abbas memohon kepada Rasulullah agar dijadikan sebagai amil zakat. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan juga keluarganya. Sesungguhnya zakat adalah sisa-sisa orang lain. Maksudnya zakat ni tuan-tuan, amil ni siapa? Amil ni orang yang mengelolakan zakat. Tu yang kutip zakat. Kan pada bulan Ramadan kita tengok ada amil yang bawa buku zakat tu kan. Itu dipanggil amil lah. Itu dipanggil salah satu amil lah. Dia bukan amil semata-mata, itu bukan amil satu-satunya. Tapi banyak lagi yang terlibat dalam menguruskan zakat berhak untuk mendapatkan zakat tadi tu tuan. Sebab apa? Sebab contohlah kalau dia menguruskan zakat 100%, tak ada kerja lain. Jadi berhaklah dia untuk mendapatkan sebahagian daripada zakat tersebut untuk dia meneruskan kehidupan dia. Jadi dalam keadaan ini, disebutkan dalam hadis, keluarga Nabi tak boleh terima zakat. Keluarga Nabi tak boleh terima zakat. Siapa dia keluarga Nabi yang tak boleh terima zakat? Bani Muttalib, Bani Hashim tak boleh menerima zakat. Zaman sekarang ada lagi tak? Zaman sekarang tu yang keturunan Said, Sharifah, ada tak dekat dalam kelas kita ni yang nama Said, yang nama Sharifah, ada tak? Kalau ada yang bernama Said dan juga bernama Sharifah, maka golongan yang macam ni kalau ikut adil lah, tidak berhak menerima
zakat, tidak berhak menerima zakat. Tapi tuan-tuan ya, pada zaman Nabi, golongan ini tak berhak menerima zakat sebab pada masa tersebut keluarga Nabi dia mendapat khumus daripada harta rampasan perang. Sebab itulah dia tak boleh menerima zakat. Tetapi zaman sekarang mana ada perang dah tuan-tuan ya. Tak ada perang dah. Zaman sekarang dah tak ada tak ada yang dipanggil sebagai harta al-fai tu. Tu maknanya kalau yang macam tu dah tak ada tuan-tuan ya. Tiba-tiba golongan keturunan yang bernama Said Sharifah tidak kaya pula, miskin ya. Ataupun dia fi sabilillah, ataupun dia salah seorang lah daripada golongan 8 asnaf ni tadi, maka berhak ke tak berhak dia mendapat zakat? Jawapan dia berhak untuk mendapat zakat. Tu pandangan ulama lah. Dia mengatakan bahawa Said Sharifah golongan yang berasal daripada keturunan Nabi pada zaman sekarang pada zaman sekarang berhak untuk menerima zakat. Sebab apa? Sebab zaman sekarang sudah tidak ada al-fai, sudah tidak ada harta rampasan perang. Jadi maknanya harus bagi keturunan Nabi pada zaman sekarang. Pada zaman Nabi dulu memang tak boleh dapat zakat. Sebab apa? Sebab Nabi mengharamkan zakat itu kepada keluarga baginda kerana sudah ada pun Sudah ada pun harta rampasan perang yang diterima oleh keluarga Nabi SAW dalam yang kita panggil khumus. Kita dah baca khumus itu pada awal surah At-Taubah. Kemudian seterusnya mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Siapa dia mu'allaf? Iaitu orang yang hatinya lembut. Ada beberapa macam di antaranya ada yang diberi zakat agar mereka masuk Islam, seperti yang dilakukan oleh Nabi terhadap Safwan bin Umayyah. Beliau menerima bahagian dari harta rampasan perang Hunain, yang mana pada saat itu ia masih musyrik. Safwan menceritakan Rasulullah SAW terus memberiku sehingga ia menjadi seorang yang paling aku cintai setelah sebelumnya. Ia adalah orang yang paling aku benci. Seperti yang telah diceritakan oleh Imam Ahmad, bahawa Safwan berkata, pada perang Hunain Nabi SAW memberiku bahagian daripada harta rampasan perang. Sementara saat itu beliau adalah orang yang paling aku benci. Beliau terus memberiku sehingga ia menjadi orang yang paling aku cintai. Maksudnya nak ceritanya ialah mu'allaf ni, dia ada dua. Satu mu'allaf yang belum Islam, satu mu'allaf yang dah Islam. Mu'allaf yang belum Islam ni maksudnya ialah mu'allaf yang kita nampak dia cenderung ke arah Islam. Dia bukan Islam ya, dia contohnya agama Buddha ke, agama Hindu ke, agama Kristian ke. Tapi nampak dia baik dengan orang Islam, dia cenderung membantu orang Islam ya. Jadi kita nampak kelunakan dia tadi tu, kita rasa macam ini kalau kita bagilah duit zakat ni, dia akan meluk Islam satu hari nanti. Jadi orang yang macam ni pun berhak untuk mendapat zakat dalam asnaf mu'allaf tadi ya. Tetapi yang biasa dalam uruf kita di Malaysia ni, mu'allaf ni iaitu orang yang baru masuk Islam. Orang India masuk Islam, kita panggil mu'allaf. Orang Cina masuk Islam, kita panggil dia mu'allaf ya. Berapakah lamanya mu'allaf ni? Dia lain-lain negeri, lain dia punya takrifan dia. Ada negeri yang kata mu'allaf ni sampai 5 tahun sahaja daripada mula dia masuk Islam. Ada setengah negeri kata mu'allaf ni sampai 7 tahun dia masuk Islam. Maknanya tahun 2000 sampai 2007 dia berhaklah untuk menerima zakat mu'allaf. Lebih daripada 2007 dia dah tak boleh berhak menerima zakat mu'allaf. Maknanya dia letak 5 ke 7 tahun. Ada setengah negeri asalkan dia mu'allaf, asalnya agama lain dan dia masuk Islam, dia dapat sampai bila-bila. Ada setengah negeri pun meletakkan takrifan yang sedemikian. Jadi itulah dipanggil sebagai mu'allaf. Jadi tuan-tuan ya, kalau kita jumpa ada mu'allaf yang memang betul-betul mu'allaf ya, ataupun orang yang ada potensi untuk masuk Islam, kita boleh bawa dia ke majlis agama supaya nanti kita nak kempen dia masuk Islam lah tuan-tuan ya. Jangan kita kata alah dia ni ambil kesempatan je. Jangan tuan-tuan ya, kita tak boleh baca hati. Kita tak boleh baca hati manusia. Jadi kita lihat pada zahirnya sahaja tuan-tuan ya. Jadi kita tengok dia ada gaya-gaya nak masuk Islam, kita bawa lah pergi jabat agama, kita kata dia ni mu'allaf ya, kita bagi tahu dia ni
suka minat kepada Islam. Jadi bagilah dia sagwati asnam mu'alaf ni tadi, supaya dengan harapan satu hari nanti dia akan memeluk agama Islam. Mungkin pada masa dia memeluk agama Islam, Islam dia itu tak berapa kuat, tapi akan datang generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, kemungkinannya dia akan lebih kuat daripada orang Islam yang sebenarnya. Jadi kita harap begitulah tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok di Kuantan pun ada golongan-golongan mu'alaf ni yang dia buat satu institusi untuk mengajar manusia tentang membezakan apa beza antara Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, supaya kita dapat kenal agama Islam tu dengan lebih terperinci. Dan pada malam nanti pun tuan-tuan ya, saya ada menjemput satu orang mu'alaf. Nak kata mu'alaf pun tak mu'alaf, dah puluh-puluh tahun dah dia masuk Islam ya. Asalnya daripada Cina, dia memeluk agama Islam. Kita jemput dia, kita minta dia buat satu perkongsian dengan jemaah-jemaah masjid, cerita tentang apa beza agama Islam dengan agama Kristian yang dia anut sebelum ini, agama Kristian dengan agama Buddha yang dia anut sebelum ini, supaya kita dapat kenal apa agama-agama lain yang salah ni, untuk menguatkan lagi pegangan kita terhadap agama Islam. Ini mu'alaf tuan-tuan ya. Kemudian hikmah diberikan kepada mu'alaf. Nabi SAW bagi tahu, dia kata, aku memberikan hadiah kepada seorang sementara ada orang lain yang lebih aku cintai daripada orang tersebut, tidak aku beri kerana khawatir Allah akan menenggelamkan ia ke dalam neraka Jahannam. Maksudnya apa? Maksudnya ialah nak memperkukuhkan hati mu'alaf ni tadi untuk dia kekal dalam Islam, dan kalau dia belum Islam untuk nak menarik dia memeluk agama Islam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan satu riwayat daripada Abi Sa'id bahawa Ali mengirimkan kepada Nabi SAW logam emas daripada Yaman. Lalu beliau membaginya untuk 4 orang. Aqra' bin Habis, Uyainah bin Badar, Alqamah bin Alas dan juga Zaid bin Khair. Beliau bersabda, aku berusaha melunakkan hati mereka. Di antara mereka ada yang diberi bahagian zakat agar teman-temannya masuk Islam. Di antara mereka ada yang diberi bahagian zakat agar ia mau mengumpulkan zakat daripada orang-orang sekelilingnya, atau untuk mengamankan wilayah kaum muslimin daripada bahaya yang timbul di perbatasan. Pembahasan secara lebih terperinci boleh didapatkan dalam kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan ya, untuk nak meluaskan lagi bahagian asnaf mu'alaf ni, disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana pengamalannya pada zaman dahulu. Diberikan bukan sahaja kepada mu'alaf, diberikan kepada orang yang ada potensi untuk nak berkhidmat kepada orang Islam pun ada. Jadi begitu luasnya asnaf mu'alaf yang diamalkan pada zaman Nabi. Tapi kita pada hari ini tuan-tuan, bila sebut mu'alaf je dalam kepala kita orang Islam, orang Cina masuk Islam. Ya. Bila sebut mu'alaf je orang India masuk Islam. Itu mu'alaf yang ada dalam fikiran kita. Tetapi pada zaman Nabi SAW pengamalan mu'alaf ini lebih luas lagi. Tapi nak secara terperinci kena baca kitab fiqh lah tuan-tuan. Kemudian apakah setelah wafatnya Rasulullah SAW mu'alaf yang diharapkan masuk Islam mendapat bahagian zakat? Di sinilah para ulama berbeza pendapat. Diriwayatkan bahawa Umar, Amir, Sya'abi dan juga sekelompok ulama tidak memberikan bahagian zakat kepada mereka setelah wafatnya Nabi SAW, kerana Allah SWT telah memuliakan dan memberikan tempat kepada Islam dan kaum muslimin di muka bumi. Sedangkan ulama lain berpendapat mereka tetap diberi bahagian kerana Rasulullah SAW telah memberi mereka bahagian setelah penaklukan kota Mekah dan juga kekalahan orang-orang Hawazin, dan kerana hal itu kadang-kadang diperlukan jadi mereka diberikan bahagian. Jadi adakah diberikan zakat selepas Nabi wafat? Ada dua pendapat. Ada yang kata bagi, ada yang kata tak bagi. Kemudian seterusnya asnaf yang berikut iaitu Ariqab. Ariqab ni apa? Ariqab ni iaitu hamba sahaya. Zaman sekarang ada lagi tak hamba sahaya? Zaman sekarang dah tak ada dah. Ya. Hamba sahaya ni wujud bila berlakunya peperangan. Bila dah tak ada peperangan, maka hamba sahaya ni tak wujud. Adakah Islam yang memulakan budaya hamba sahaya ni? Jawapan dia ialah bukan Islam yang memulakan hamba sahaya. Sebelum datangnya Islam dah ada hamba. Cumanya sebelum datangnya Islam, hamba ni dia bila dah jadi hamba, selama-lamanya jadi hamba. Bila dah jadi hamba, anak pun jadi hamba, cucu jadi hamba, sampai 7 keturunan pun jadi hamba. Itu zaman jahiliah.
Bila masuk zaman Islam, Islam nak menghapuskan hamba ni. Nak menghapuskan hamba. Jadi dia masih lagi meneruskan hamba tetapi dengan cara pelaksanaan yang berbeza. Sebab itulah tuan-tuan, banyak kafarah-kafarah antaranya ialah membebaskan hamba. Sebab apa? Sebab Islam nak membebaskan hamba. Kemudian bila contohnya lah suami isteri yang melakukan hubungan ketika bulan puasa, salah satu daripada kafarahnya membebaskan hamba. Sebab apa? Sebab Islam kalau boleh tak ada hamba saya. Islam kalau boleh tak ada hamba saya. Jadi dalam 8 asnaf zakat ni salah satunya ialah ar-riqab, iaitu hamba saya. Jadi hamba ni berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Jadi hamba yang dimaksudkan di sini ialah al-mukatib, iaitu hamba saya yang melakukan perjanjian bebas. Maksudnya dia berjanji kalau dia berjaya membayar RM10,000, dia akan dibebaskan daripada menjadi hamba. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, dia boleh pergi kat pusat zakat. Dia ada RM2,000, jadi dia perlukan RM8,000 lagi untuk dia dibebaskan. Maka dia pergi kat pusat zakat, minta RM8,000, maka dia pun bebas daripada menjadi hamba. Pendapat senada juga diriwayatkan. Pendapat senada juga diriwayatkan daripada Abu Musa Syari. Dan juga pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i dan juga Al-Lais radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas dan juga Al-Hasan berkata tidak mengapa seorang budak dimerdekakan dengan harta zakat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Malik dan Ishaq. Yang ini bahawa ar-riqab di sini lebih umum daripada hanya memberi bahagian zakat kepada al-mukatib atau memberi seorang budak lalu dimerdekakan. Ada banyak hadis yang menyebutkan besarnya pahala orang yang memerdekakan budak dan bahawa Allah SWT akan membebaskan setiap anggota badan orang yang memerdekakan budak daripada api neraka. Hingga kemaluannya. Ini disebutkan kerana ganjaran daripada amal perbuatan ini disesuaikan dengan jenis amal perbuatan. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maksudnya ialah sehingga macam tu sekali, maknanya bukan sahaja boleh tebus dengan duit zakat, tetapi kita juga digalakkan untuk membebaskan hamba. Kalau kita jumpa hamba, jadi kita pun kata, siapa tuan awak ni? Dia kata tuan dia ialah sekian-sekian orangnya. Dia kata kita jumpa dengan tuan dia, kita kata berapa harga hamba ni? Dia kata RM50,000. Maka kita digalakkan untuk kumpulkan duit RM50,000, bebaskan dia. Siapa yang membebaskan hamba, maka dia akan dibebaskan daripada api neraka. Itu galakan. Jadi itu bukti bahawa Islam ini bukan menggalakkan hamba saya. Islam bahkan ingin membebaskan hamba. Sehingga kan tuan-tuan, kalau hamba ni dia dapat anak daripada tuan dia, maka anak dia tadi tu bukan lagi hamba saya. Dia menjadi orang bebas daripada hamba saya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada baca buku tentang orientalis, dia menuduh Islam ni suka memperbudakkan manusia. Padahal bukan Islam yang memperbudakkan hamba saya. Islam ni menggalakkan pula untuk membebaskan hamba saya. Bahkan kalau boleh, dalam Islam tidak adanya hamba saya untuk diperhambakan. Itu Islam. Kemudian seterusnya 3 orang yang wajib Allah Taala tolong dia. Siapa dia? Orang yang berperang di jalan Allah, seorang mukatib yang ingin membebaskan dirinya, dan juga orang yang menikah kerana ingin terpelihara kehormatannya. Jadi tuan-tuan, mukatib. Dalam hadis ini bagi tahu 3 orang. Yang pertama, orang yang berperang tapi tak ada duit. Jadi kita yang ada duit tapi tak pergi perang, maka kita bagi duit tadi itu kepada mujahidin tadi itu, kita bagi dia duit. Dia perlukan berapa ribu? 10,000, 20,000. Ambil duit ni, awak pergi perang. Kemudian yang kedua, mukatib, iaitu hamba saya yang ingin membebaskan dirinya. Dan yang ketiga, orang nak menikah tak ada duit. Zaman sekarang lah tuan-tuan, budak-budak muda zaman sekarang. Tanya dia, awak nak menikah ke? Nak menikah. Dah ada makwa, dah makwa. Tapi apa tak menikah lagi? Dia kata tak cukup lagi 1,000 lah. Tak cukup lagi 1,000. Tak cukup lagi 1,000 ni, tuan-tuan, kita kena bagi dia 1,000 supaya dengan kita bagi 1,000 tadi tu, cukup duit dia untuk nak kahwin. Maknanya itulah sampainya nak mempermudahkan orang kahwin. Mak ayah, janganlah letak
harta orang kata apa, harta mahal tu tinggi sangat. Mas kahwin RM22.5 je orang Pahang ni. RM22.5. Tapi dia punya hantaran dia sampai RM300,000. Ya, RM300,000. Bila tanya apa? Tinggi sangat harta apa ni? Hantaran ni. Dia kata bapak saya dah lama mengidam nak pakai Belfire. Jadi inilah masanya untuk dia nak pakai Belfire. Jadi dia letaklah harga RM300,000 hantaran supaya bila dia bagi duit hantaran tadi tu kenduri RM10,000 je. RM290,000 lagi dia nak beli Belfire. Masya Allah tuan-tuan ya. Ini dipanggil menyusahkan perkahwinan. Nabi suruh mudahkan perkahwinan. Bahkan pada zaman Umar Abdul Aziz ya, orang yang nak terima zakat dah tak ada, dia cari siapa yang tak kahwin lagi, dia bagi duit, pergi kahwin, nak ambil duit ni, pergi kahwin. Ya. Jadi itulah bagaimana indahnya Islam, tuan-tuan ya. Jangan kita pula yang menyusahkan pengamalan Islam tu. Kemudian seterusnya asnaf al-gharim. Asnaf al-gharim. Ini ada soalan tadi ya. Asnaf al-gharim dia kata ada beberapa macam, di antaranya orang yang mempunyai tanggungan denda atau hutang yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk memenuhinya dia harus menguras habis harta kekayaannya, atau ia harus berhutang kepada orang lain, ataupun berhutang dengan melakukan kemaksiatan. Lalu ia bertaubat. Orang seperti ini diberikan bahagian zakat. Diberikan bahagian zakat. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan ya, siapa dia gharim ni, orang berhutang. Bukan berhutang sebab nak bayar apa? Bayar tunggakan apa? Tunggakan Astro. Tunggakan Astro tuan-tuan ya. Dia pergi langgan Astro yang paling mahal, lepas tu dia tak bayar. Lepas tu dia berhutang, lepas tu dia pergi pejabat zakat, dia kata saya ada hutang, tak mampu nak bayar. Apa dia? Saya langgan Astro RM180 sebulan. Kemudian kenapa langgan? Sebab saya nak tengok bola. Masa tu FIFA 2016 contoh macam tu lah tuan-tuan ya. Jadi orang yang macam ni taklah termasuk dalam al-gharim ya. Al-gharim macam ni ialah orang yang berhutang. Contohnya dia buat bisnes, kemudian bisnes dia tak jadi. Dia buat bisnes, kemudian bisnes tak jadi. Bisnes tu menyebabkan dia muflis dan akhirnya dia berhutang dengan bank. Contoh dia berhutang dengan bank. Kemudian dia dah habis dah semua harta dia jual dah pun tak mampu lagi nak membayar hutang tersebut. Golongan yang macam ni tuan-tuan ya, dia pergi ke pusat zakat, dia pun bagi tahulah, saya ni ada buat bisnes dulu, kemudian bisnes saya muflis, kemudian saya tak mampu nak bayar hutang dan jumlahnya terlampau banyak. Kalau saya kerja seumur hidup pun memang tak mampu nak bayar zakat, tak mampu nak bayar hutang tadi tu. Maka dia boleh mendapat bahagian zakat ni tadi untuk melunaskan hutang tersebut. Tuan-tuan ya. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan ya, dia kalau nak lebih jelas lagi, hutang yang macam mana yang dia boleh tuntut dengan pihak pusat zakat ni tadi, dia kena pergilah. Sebab kadang-kadang bila kita baca kitab lain ya, bila kita pergi pengamalan di pusat zakat, dia ada dia punya kriteria lain yang ditambah untuk menjelaskan golongan asnaf al-gharim ni tadi. Sebab kadang-kadang kita takut ada juga golongan-golongan yang suka mengambil kesempatan. Dia hutang, tapi hutang tu tak ada bukti dia berhutang. Dia berhutang mulut dia. Dia kata saya ada hutang dengan sekian-sekian sebulan ambil sebulan RM120,000. Rupanya dia pakat dengan sebulan ambil sebulan tadi tu untuk nak mendapatkan duit zakat. Ada juga perangai macam ni tuan-tuan ya. Jadi nak tahu detail dia macam mana, jadi kena pergi dekat pusat zakat tadi tu. Tengok apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk nak melayakkan dia termasuk dalam asnaf al-gharim ni tadi. Tapi secara kasarnya ada disebutkan dalam selepas daripada ni tuan-tuan ya. Dalam hadis 3 golongan yang dibolehkan untuk meminta-minta. Dalam hadis ni ada cerita tentang Qubaisah ni, dia sesungguhnya meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali daripada 2 atau 3 macam orang. Yang pertama, seseorang yang memiliki tanggungan, maka ia diperbolehkan meminta-minta sehingga ia dapat hidup dengan normal. Lalu ia menghentikan
pekerjaan meminta-mintanya. Kemudian yang kedua, seseorang yang terkena musibah besar yang memusnahkan kekayaannya, maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga ia dapat hidup dengan normal. Kemudian yang ketiga ialah seseorang yang ditimpa kefakiran sehingga ada 3 orang yang berakal daripada kaumnya menjadi saksi atas kefakirannya, maka ia diperbolehkan meminta-minta hingga dia boleh hidup secara normal. Hasil meminta-minta yang bukan daripada ketiga macam ini adalah haram yang dimakan oleh orang tersebut. Tuan-tuan ya. Contohlah masa zaman dia dia hidup tu, dia memerlukan duit yang banyak untuk anak-anak belajar, ya, untuk anak-anak nak makan, minum. Dia terpaksa berhutang. Untuk nak bagi makan anak dan juga isteri. Bagi makan dan juga anak isteri. Sehingga menyebabkan hutang tadi tu dia tak mampu nak bayar. Maka orang yang macam ni tadi, dia adalah termasuk dalam golongan al-gharim tadi. Kemudian kadang-kadang ada juga orang yang jadi penjamin. Dia jadi penjamin kepada seorang sahabat dia. Tiba-tiba penjamin ni, orang yang berhutang tadi itu mati dan tak mampu nak bayar hutang, bank cari dia sebagai penjamin. Maka tak pasal-pasal dia yang penjamin ni kena bayar hutang. Maka orang yang macam ni juga berhak termasuk dalam golongan al-gharim tadi. Kemudian yang ketiganya ialah golongan yang contohnya macam sekarang lah musim hujan, musim banjir. Rumah dia tadi tu tiba-tiba terhakis, kemudian roboh rumah dia tadi tu. Rumahnya duduk dekat tepi lereng bukit. Kemudian musibah datang menyebabkan rumah dia runtuh dan akhirnya rumah yang dia gunakan duit pinjaman tadi tu menyebabkan habis. Dia terpaksa berhutang seumur hidup untuk bayar hutang. Maka orang yang macam ni juga termasuk dalam golongan al-gharim tadi. Tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah orang yang ditimpa musibah, kena puting beliung, kena musibah banjir, kena musibah gempa bumi, orang ni dia berhak untuk mendapatkan zakat dalam asnaf gharim ni tadi, tuan-tuan ya. Jadi seterusnya iaitu zakat kepada pekebun yang muflis. Ini contoh yang saya sebutkan tadi. Daripada Abu Sa'id, dia berkata pada zaman Nabi, ada seorang menderita banyak kerugian kerana buah-buah yang baru dibelinya terkena hama sehingga hutangnya menumpuk. Dia berhutang untuk nak tanam pokok, tapi bila nak sampai dia dapatkan hasil tadi itu, pokok dia hancur musnah disebabkan oleh hama, oleh binatang. Jadi macam mana nak buat? Maka Nabi SAW bersabda, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kepadanya. Bersedekahlah kepadanya. Akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, maka Nabi berkata kepada para pemihutang tersebut, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa zalik. Ambillah apa yang kalian dapati, hanya itu saja yang boleh kalian dapatkan. Mana tuan-tuan ya? Sampaikan orang yang macam ni muflis disebabkan oleh bisnes tak jadi ni pun berhak untuk mendapatkan zakat dalam asnaf, dipanggil sebagai asnaf al-gharim, tuan-tuan ya? Ada soalan dia kata wafa wahab, dia kata walaupun penjamin orang senang boleh minta juga zakat Ustaz. Penjamin kalau dia orang kaya maka orang penjamin yang kaya ni tadi kalau dia mampu untuk bayar maka dia kena bayarlah. Tapi kalau dia penjamin yang tak mampu, orang miskin, maka dia layak untuk mendapatkan zakat tersebut. Tapi kalau dia kata kereta ada, rumah ada, tapi takkan nak minta zakat juga. Jadi kalaulah kereta, rumah yang dia ada tu untuk kegunaan kehidupan dia, maka walaupun begitu dia berhak juga untuk mendapat zakat ya. Sebab apa? Sebab takkan nak jual kereta, nak jual rumah baru dia layak untuk dapat zakat. Sedangkan kereta, rumah tadi tu dia nak tinggal dalam rumah, dia nak gunakan kereta untuk kehidupan seharian dia. Jadi golongan yang macam ni dia berhak juga untuk mendapat zakat tu tadi ya. Sebab harta yang dia ada tu adalah untuk kegunaan kehidupan seharian dia. Jadi kalau dia jual untuk bayar hutang tadi tu, maka menyebabkan kehidupan dia jadi lebih susah, menyebabkan dia lebih menderita, tuan-tuan ya. Kemudian habis bab gharim tadi, kemudian asnaf fi sabilillah, di antaranya ialah
orang yang dalam peperangan sedangkan mereka tidak digaji oleh departmen lembaga terkait. Menurut Imam Ahmad Al-Hasan dan juga Ishaq bahawa haji termasuk fi sabilillah berdasarkan kepada hadis tersebut. Fi sabilillah ni kalau mengikut takrifan dia ialah apa sahaja perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zaman dulu dia perang lah. Tapi zaman sekarang perang dah tak ada. Jadi fi sabilillah ni termasuk juga orang yang dalam pengajian. Contoh macam tuan-tuan lah nak sambung pengajian ke Mesir, nak sambung pengajian ke Jordan, nak sambung pengajian ke Morocco. Jadi tak ada duit. Jadi tuan-tuan berhak untuk dapatkan zakat dalam asnaf fi sabilillah. Sebab apa? Sebab nak belajar tadi tu, tuan-tuan ya. Jadi itulah kegunaan dia pada hari ini, tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan pergi ke majlis agama, asnaf fi sabilillah ni banyak diberikan kepada pelajar-pelajar tahfiz ya. Asnaf fi sabilillah ni banyak diberikan kepada pelajar-pelajar yang nak menyambung pengajian ke Mesir, Jordan, Morocco. Bahkan ya, asnaf fi sabilillah juga diberikan kepada anak-anak yang nak menyambung pengajian perubatan dan sebagainya lah. Kerana golongan ni termasuk dalam fi sabilillah, tuan-tuan ya. Kemudian seterusnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang musafir di suatu negeri yang bekalnya tidak mencukupi untuk dipakai pulang ke negerinya. Maka ia diberi bahagian zakat yang mencukupi untuk pulang ke negerinya. Begitu juga dengan orang yang ingin berpergian akan tapi tidak memiliki bekal. Maka ia diberi bahagian daripada zakat untuk perbekalannya pergi dan pulang. Dalil pendapat ini adalah ayat tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah daripada hadis Ma'mar, daripada Zaid bin Aslam, daripada Atha bin Yasir, daripada Abu Sa'id. Ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya, melainkan untuk 5 orang amil, iaitu orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, gharim, orang berhutang, dan orang yang berjihad di jalan Allah, orang miskin dan diberikan zakat, lalu ia menghadiahkan kepada orang kaya. Tuan-tuan ya, jadi inilah 5 golongan. Jadi nak ceritanya Ibnu Sabil ni orang musafir. Contohnya orang yang pergi ke Mesir, Jordan, Morocco pun juga termasuk dalam golongan. Dia juga adalah fi sabilillah, dia juga adalah golongan Ibnu Sabil. Kalau dia miskin, dia juga masuk. Maknanya kadang-kadang ada satu orang tu dia duduk dalam 4 asnaf dalam diri dia tu. Fakir pun ya, miskin pun ya, fi sabilillah pun ya, Ibnu Sabil pun ya. Jadi golongan ni sangat-sangatlah berhak untuk mendapatkan zakat, tuan-tuan ya. Jadi kalau pergi ke rumah anak yatim, macam mana rumah anak yatim? Rumah anak yatim ni dia termasuk tak dalam 8 asnaf ni tadi? Jadi tuan-tuan tengoklah salah satu daripada 8 asnaf. Yatim bukan asnaf Yatim bukan asnaf. Tu sebab kadang-kadang ada orang dia bagi zakat, dia bagi dekat anak yatim. Yatim bukan asnaf, tetapi kalau yatim tu dia duduk dalam 8 ni. Contohnya dia anak yatim tetapi dia fi sabilillah, iaitu dia sedang belajar, maka dia layak bukan sebab yatim tapi dia layak sebab dia fi sabilillah. Begitu juga dengan anak yatim, dia tak belajar tapi dia tergolong dalam fakir, maka dia layak bukan sebab dia yatim tapi dia layak dapat zakat sebab dia fakir atau miskin. Tu kena faham tuan-tuan ya. Jadi ada setengah orang bagi dekat anak yatim, bagi dekat anak yatim ni bagi sedekah, bukan bagi zakat. Tapi kalau nak bagi zakat, kita kena pastikan yatim tadi tu dia termasuk tak dalam salah satu daripada 8 asnaf itu tadi, tuan-tuan ya. Kemudian faridatan minallah, sebagai kewajipan daripada Allah, iaitu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sekaligus membaginya. Wallahu alimul hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, iaitu mengetahui yang lahir dan juga yang batin. Hakimun, bijaksana dalam ucapan, tindakan, syariat dan keputusannya. Tuan-tuan, ini adalah 8 asnaf. Jadi kalau ada soalan tentang 8 asnaf ni boleh tulis pada ruangan komen. Nanti kalau ada masa insya-Allah kita akan bincangkan. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Wa minhumul ladzina yu'zuna an-nabi wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'zuna rasulullah lahum adzabun alim. Di antara mereka orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan menyatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah ia mempercayai semua apa yang baik bagimu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang mukmin
dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman di antara kamu. Dan orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Ini kita sambung balik tuan-tuan ya. Kita sambung balik tentang perangai orang munafik. Perangai orang munafik. Perangai orang munafik ni, iaitu dia kata ada di antara orang munafik itu sekelompok yang suka menyakiti Nabi dengan perkataan. Mereka berkata, huwa uzun. Dia kata Nabi itu uzun. Apa maksud uzun? Uzun tu maksudnya istilah bagi orang yang percaya semua yang didengarnya. Yang ini setiap orang yang berkata kepadanya, dipercayainya. Maka ketika kami datang dan bersumpah, ia mencayai. Makna ini diwakilkan daripada Ibn Abbas, Mujahid dan juga Qatadah. Maknanya nak ceritanya jahatnya orang munafik ni. Sebab dia kata Nabi ni dua benda lah. Kalau dalam bahasa kita zaman sekarang ni dua benda. Kita buat pelawak pun dia percaya juga. Kita bohong pun dia percaya juga. Kita cakap benda betul dia percaya. Kita cakap benda tak betul pun dia percaya. Jadi dua benda ni kalau kena kat kita pun sakit hati tuan-tuan ni. Dia kata ni Hajah tu dia dua benda. Cakaplah benda pun dia percaya je. Itulah orang munafik gelarkan kepada Nabi SAW. Dia kata Nabi ni uzun. Nabi ni dua benda. Nabi ni percaya je belaka-belaka. Sedangkan yang sebenarnya ialah Qul uzunu khairil lakum. Nabi itu bukanlah dua benda. Nabi itu bukan semua benda dia percaya. Katakanlah bahawa ia percaya apa yang baik bagi kamu. Maknanya benda baik dia percaya. Benda yang tak baik Nabi tak percaya. Nabi ni bukanlah tak cerdik tuan-tuan. Nabi ni Masya Allah super genius. Nabi ni Allah bagi dia satu kelebihan iaitu super genius. Tak ada orang lebih genius daripada Nabi SAW. Jadi Nabi ni tahu mana yang betul, mana yang salah. Tapi depan-depan orang munafik ni Nabi buat macam nak jaga hati lah. Ya. Padahal Nabi tahu dia tipu. Tuan-tuan ya. Jadi Nabi ni benar-benar boleh membezakan antara mana yang jujur dengan mana yang dusta. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Dia beriman kepada Allah dan mempercayai orang mukmin. Ya ini membenarkan orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang beriman di antara kamu. Iaitu merupakan sebuah argumen yang menyudutkan orang-orang kafir. Untuk itu Allah berfirman walladzina yu'zuna rasulallahi lahum adzabun alim. Bagi orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Jadi dalam ayat ini nak menjelaskan bahawa Nabi itu bukan dua benda, tetapi Nabi buat-buat macam percaya itu disebabkan oleh dia nak menjaga hati lah tuan-tuan. Nak menjaga hati. Jadi orang munafik yang duduk depan Nabi, dia bersumpah depan Nabi, dia tipu Nabi kan je sebab saja. Jadi sedangkan Nabi dalam ayat ini Allah bagi tahu uzunu khairil lakum. Nabi hanya percaya apa yang baik saja. Nabi percaya apa yang baik saja tuan-tuan. Jadi benda-benda yang tak betul, benda-benda yang menipu, benda-benda yang talam dua muka yang disampaikan oleh orang munafik ni, maka Nabi tahu benda tu benda yang tak betul. Jadi lagi perangai orang munafik ni, yahlifuna billah. Mereka ini bersumpah atas nama Allah. Nak percayakan kepada Nabi ni. Dia nak suruh Nabi percaya kepada dia tu, yahlifuna billah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dia guna macam tu lah tuan-tuan. Dia cakap macam tu kepada Nabi supaya Nabi percaya kepada dia. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Bahkan Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mendapat redanya. In kanu mu'minin, jika kamu orang beriman. Alam ya'lamu, tidakkah kamu mengetahui bahawa annahu man yuhadilillah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa anna lahu nar jahannam, baginya neraka jahannam, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal khizyul azim, dan itulah merupakan kehinaan yang besar. Jadi satu lagi perangai orang munafik ini iaitu mereka bersumpah dengan nama Allah untuk mencari redha kamu, untuk mencari redha Nabi SAW. Qatadah berkata, disebutkan kepada kami bahawa seorang daripada kaum munafik berkata, demi Allah, sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik dan paling mulia di antara kami. Jika yang dikatakan Muhammad itu benar, tentunya mereka itu lebih buruk daripada keledai. Qatadah mengatakan bahawa perkataan itu didengar oleh orang Muslim.
Lalu ia berkata, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad adalah benar dan kamu lebih buruk daripada keldai. Beberapa orang mengadukan permasalahan itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang bersangkutan menghadap beliau. Kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, apa yang membuatmu mengatakan demikian? Orang itu bersumpah bahawa dia tidak pernah mengatakan yang sedemikian. Maka orang Muslim tadi berkata, ya Allah, benarkanlah pihak yang benar dan dustakanlah pihak yang berdusta, maka turunlah ayat ini. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahawa barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, yakni barang siapa yang menentang, memerangi dan juga menyelisihi Allah, padahal dia berada di suatu batasan dan Allah serta Rasulnya berada di batasan yang lain, fa'anna lahu nar jahannam khalidan fiha, maka neraka jahanamlah tempat baginya, dia kekal di dalamnya, iaitu dihina dan diseksa, dalika khizyul azim, dan itulah kehinaan yang besar, iaitu kehinaan dan sengsara yang mendalam. Orang munafik ni kadang-kadang tuan-tuan, dia suka cakap lain, dia buat lain. Dia cakap lain, dia buat lain. Jadi dia kata dekat orang beriman ni, dia kutuk. Ya. Lalu bila orang beriman sikit hati, dia pun panggil lah. Dia kata, ya Rasulullah, orang ni dia cakap macam ni. Ya. Dia cakap sekian. Jadi Nabi pun panggil lah orang munafik tadi. Jadi bila Nabi panggil orang munafik tadi, jadi kata, betul ke kamu kata macam tu? Orang munafik tak selamatkan diri, dia kata, wallahi, wabillahi, watallahi, saya tak ada cakap macam tu. Itu maksud yahlifu nabillahi lakum liyurdukum. Dia bersumpah dengan nama Allah supaya Nabi redha kepada dia, Nabi tak marah kepada dia. Maka itu tujuan sumpahnya. Jadi Allah menjelaskan perangai orang munafik, itulah dia. Dia kutuk Nabi, dia suka sakitkan hati Nabi, dan dia suka bersumpah untuk selamatkan diri. Itu maksud yahlifu nabillahi lakum liyurdukum. Jadi ancaman Allah kepada orang munafik ni tadi, dia kata, alam ya'lamu, tidakkah kamu mengetahui bahawa kalau kamu menentang Allah dan Rasulnya, kamu kekal neraka selama-lamanya. Tu dapat sekali titik atas kepala dia, tuan-tuan ya. Kemudian orang munafik ni didedahkan lagi oleh Allah SWT perangai mereka ini, iaitu yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yahdharu tu maksudnya ialah orang munafik ni dia takut. An tunazzala alaihim, diturunkan satu ayat, diturunkan satu surah, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang menceritakan tentang apa yang ada dalam hati ni. Maksudnya dia takut, dia kata, janganlah rahsia dibocorkan oleh Allah. Tetapi sebenarnya Allah dah bocorkan rahsia dia dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Oleh istahzi'u, Allah pun kata apa? Istahzi'u, teruslah kamu nak mengejek-ngejek tadi, teruslah nak pergi main-main, teruslah nak mempersendakan Nabi, teruslah kamu nak mempermainkan umat Islam. Innallaha mukhrijum ma tahzarun. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takutkan itu. Jadi tentu Mujahid berkata, mereka bercakap di antara mereka, kemudian mereka berkata, mudah-mudahan Allah tidak menampakkan rahsia kita ini. Ayat ini serupa firman Allah, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Dan apabila mereka datang kepada kamu, mereka mengucapkan salam kepada kamu dengan memberi salam yang bukan sebagai salam yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyeksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itulah seburuk tempat mereka kembali. Tuan-tuan ya, salah satu perangai orang munafik ni, dia bagi salam, dia bukan bagi salam betul-betul. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Kita Assalamualaikum. Tapi dia kalau jumpa orang Islam, dia Assalamualaikum. Dia tinggalkan as-salah tu. As-salah tu dia tinggal, dia jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu tak apa maksud Assalamualaikum? Assalamualaikum maksudnya celakalah kamu. Kita yang tak berapa nak dengar ni, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kita akan jawab Waalaikumsalam. Dia doa kita supaya celaka, binasa.
tetapi kita balas waalaikumsalam. Benda-benda yang macam ni Allah dah jelaskan, dah cerita dah kepada kita dalam juzuk yang keempat dalam surah An-Nisa. Ada cerita tentang perangai orang munafik ni tadi tuan-tuan ya. Jadi mereka ini dia suka apa? Dia suka bercakap di antara mereka ni, dia kata janganlah Allah bagi tahu perangai kita ni. Rupa-rupanya Allah dah bagi tahu dah dalam banyak tempat dalam Al-Quran tentang perbuatan mereka ini. Tuan-tuan ya. Kemudian Allah SWT berfirman, "Qul istahzi'u", teruskanlah kamu nak mengejek-mengejek. Teruslah kamu nak main-main. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Ya, ini Allah akan menurunkan kepada Rasulnya apa yang akan mengungkapkan urusan kalian dan juga apa yang akan membuat kalian malu. Jadi tuan-tuan ya, selepas pembongkaran ini, maka orang beriman dia akan dengar betul-betul. Dia akan perhati je bagaimana cara sebutan salam orang munafik ini. Jadi kalau tak berapa jelas je, kalau tak berapa jelas je, maka kita tahulah yang diucapkannya itu bukan assalam, tetapi yang diucapkan itu ialah assalamualaikum. Tuan-tuan ya. Maka Allah SWT pun telah mengeluarkan ayat, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahawa Allah tidak akan menampakkan keringkian mereka, dan kalau kami menghendaki nescaya kami tunjukkan mereka kepada kamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka daripada kiasan-kiasan perkataan mereka. Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Untuk itu Qatadah berkata dahulu surah ini dinamakan surah Al-Fadhihah, iaitu yang menyingkap buruk orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan ya, banyak tanda-tanda munafik ini yang dikenali dengan percakapan mereka dan juga perbuatan mereka. Jadi kalau orang yang betul-betul memerhatikan, dia akan kenal siapa yang munafik, siapa yang bukan munafik. Kemudian wala in sa'altahum, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanyalah main-main. Kami bersenda gurau, kami main-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah dan juga ayat-ayatnya dan juga dengan Rasulnya kamu nak memperolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf kerana sesungguhnya telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Maksudnya apa tuan-tuan? Abu Mi'syar Al-Madini berkata daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan juga yang lainnya, mereka berkata seseorang daripada kaum munafik berkata, aku tidak melihat para qari kita melainkan mereka adalah orang-orang yang paling banyak makannya, paling dusta bicaranya, paling penakut jika berhadapan dengan musuh. Maka perkara ini diajukan kepada Nabi SAW, lalu orang yang bersangkutan datang kepada beliau yang saat itu telah berangkat dengan mengendarai unta. Ia bertanya, ya Rasulullah, saat itu kami hanya bermain-main saja. Maka Rasulullah pun membaca ayat ini. Alasan bagi orang munafik. Bila dah panggil, maka dan ketahuilah bahawa kedua kaki orang tersebut membentur batu. Akan tetapi Rasulullah SAW sama sekali tidak menoleh kepadanya dan ia memegang pedang Rasulullah SAW. Jadi orang munafik ni tuan-tuan ya, dia suka kutuk-kutuk orang beriman, dia suka kutuk orang Islam. Jadi macam-macam dia kata. Dia kata sahabat ni kuat makan lah. Dia kata sahabat ni penakut lah. Dia kata sahabat ni cakap gebang je lebih. Ni bahasa orang zaman sekarang gebang je lebih. Bukan ada isi pun. Kan? Jadi macam kita pada hari ni lah tuan-tuan ya. Dia suka nak melemahkan orang yang pergi mengaji agama. Dia kata ni pergi masuk kelas TFD ni bukanlah ikhlas pun, saja nak menunjuk baiklah tu. Kan? Kemudian bila orang pergi mengaji Quran, dia kata itu nak apa, itu saja nak tunjuk baiklah tu, bukanlah nak mengaji sangat. Macamlah kita ni tak reti nak baca Quran. Ingat dia seorang je pandai baca Quran. Maknanya dia suka kutuk tau. Dia suka kutuk orang yang nak buat baik. Dia suka kutuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan agama. Jadi zaman dulu pun dah ada dah orang macam ni.
Jadi bila sahabat mengadukan kepada Nabi SAW, lalu bila Nabi panggil, betul ke kamu cakap macam tu? Dia kata, tak adalah ya Rasulullah, kami memang je, kami bukan cakap betul pun. Ya. Kami saja-saja je cakap, bukanlah nak kutuk, kami nak memang itu pun terasa. Jadi apa jawapan Nabi kepada kepada mereka ini? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu menanyakan kepada mereka, mereka akan jawab, kami main-main je. Jadi Qatadah berkata, maka ketika Nabi SAW di Perang Tabuk, sementara sekelompok orang munafik berjalan di hadapan beliau, orang ini mengira bahawa akan menaklukkan istana dan juga benteng Romawi. Sungguh mustahil sekali. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi apa yang mereka katakan. Beliau pun berkata, datangkan mereka ini kepadaku. Setelah mereka datang, beliau pun berkata, kalian berkata begini dan begitu. Mereka pun bersumpah dan mengatakan bahawa mereka hanya bercanda dan bermain-main. Lalu Nabi pun jawab, Allah pun menurunkan ayat, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imankum. Tidak usah kamu meminta maaf kerana kamu telah kafir sesudah beriman. Yakni dengan olok-olokan kamu itu. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain. Yang ini tidak memaafkan kalian semua. Akan tetapi harus ada sebahagian kalian yang diseksa. Bi'annahum kanu mujrimin, disebabkan mereka adalah orang yang selalu berbuat dosa. Yang ini berbuat dosa dengan olokan-olokan dan juga yang keji dan kotor. Zaman sekarang pun ada yang tuan, ya. Orang nak pergi mengaji, dia kata, alah, kau bukan alim pun kalau mengaji lama-lama. Kau bukan reti pun, ya. Sampai sekarang dia kata, bahasa Arab pun tak pandai-pandai, macam mana nak baca kitab. Tuan-tuan, ya. Memang akan ada orang yang suka nak melemahkan semangat kita. Dia kata, apa ni program-program agama ni, ceramah-ceramah agama, panggil ustaz tu, panggil ustaz ni. Dia kata, buat mengambil ke masa je, dia kata. Tak payah. Duduk kat rumah, main TikTok lagi bagus, dia kata. Jadi, golongan-golongan yang tak suka dengan agama, golongan-golongan yang tak suka dengan Islam. Jadi, golongan-golongan yang macam ni, daripada zaman Nabi sampai sekarang, memang akan ada golongan yang macam ni, tuan-tuan. Jadi, kita nak buat macam mana? Kita jalan terus, tuan-tuan, ya. Jangan pedulikan suara-suara lalat ni tadi. Sebab lalat-lalat ni macam langau, tuan-tuan, ya. Dalam pejabat dia ada langau. Dalam pejabat dia ada langau. Langau ni memang dia bunyi dia kuat. Pergi sana, pergi sini, bunyi bukan main kuat lagi, tuan-tuan, ya. Padahal yang dia bawa tu apa? Lalat ni dia suka apa? Lalat ni dia suka bawa benda-benda kotor je. Tak ada benda pun. Bunyi kuat tu bukan benda yang baik, tapi bunyi kuat daripada langau tadi tu, dia bawa kotoran, dia bawa najis. Ya? Jadi sama jugalah dengan kita pada hari ini, kita nak buat program agama, tuan-tuan, ya. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan, terus asalkan benda tersebut bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan munafik ni ketika dalam peperangan Tabuk, dia memperlekehkan para sahabat. Dia memperlekehkan Nabi. Dia kata 30,000 nak lawan dengan 300,000. Ini bunuh diri namanya ni. 30,000 dengan kelengkapan perang macam ni. Macam mana nak lawan dengan kaum Rom? Ini dia kata gebang je lebih ni. Tu gebang, ya. Haji Jamilah, gebang ni maksudnya ialah dia cakap benda-benda yang di luar daripada kemampuan. Padahal tak mampu pun. Jadi dia kata Nabi tak mampu pun nak kalahkan puak Rom ni. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku ialah Nabi menang dalam peperangan tersebut. Nabi berjaya mengalahkan puak-puak Rom ni tadi. Nabi bahkan berjaya mendapatkan harta rampasan perang daripada peperangan ini tadi. Jadi tuan-tuan, akhirnya golongan munafik ni dia senyap. Tak boleh nak cakap apa. Sebab mana-mana yang dibuat oleh Nabi SAW, semuanya berhasil mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah orang yang memperolok-olokkan agama ni tadi, orang-orang yang memperlekeh-lekehkan program agama ni tadi, orang yang mempersenda-sendakan agama ni tadi, hati-hati. Kenapa? Kerana ayat ni bagi tahu la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tak usah kamu minta maaf.
kerana kamu telah pun kafir sesudah beriman, iaitu dengan segolongan daripada kamu yang memperolok-olokkan tadi tu. Kerana apa? Cakap. Jadi maknanya kita ni tuan-tuan ni kadang-kadang terkeluar daripada Islam, bukan kita dengan perbuatan ya, dengan percakapan juga boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Contohnya kita kata buat apa bayar zakat-zakat ni? Macamlah kita ni kaya sangat. Dia mempertikaikan bab zakat. Walaupun dia tak kata secara jelas ya, tapi dengan dia memperolok-olokkan tadi. Contohnya macam dia kata semayang. Apa semayang-semayang, tunggang-tungging. Tak kaya-kaya juga. Dia mempertikaikan bab solat. Dia kaitkan solat dengan kaya. Nak kaya pergilah buat bisnes. Tapi dia mempertikaikan solat. Ya. Kadang-kadang dia mempertikaikan apa lagi? Dia mempertikaikan pergi haji. Dia kata buat apalah pergi haji, buat mengambil duit je. Lebih baik pergi ke Switzerland ke, lebih baik pergi ke Jepun ke, lebih baik pergi ke apa. Macam itulah tuan-tuan. Ya. Jadi berhati-hati dengan kata-kata yang macam tu. Sebab kita bimbang, kita terkeluar daripada Islam disebabkan oleh kata-kata kita yang mempermainkan Islam. Jadi maknanya tuan-tuan ya, pesanan saya kepada orang yang ingin menjalankan program-program keagamaan, pesanan saya jalan terus. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Kita buat selagi mana ia bertepatan dengan hukum syariat, jalan saja tuan-tuan ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar kata-kata golongan-golongan munafik dan orang yang seumpama munafik yang cuba untuk melemahkan semangat perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Kita sambung pada minggu hadapan ayat 67 68 surah At-Taubah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Cerita lagi tentang munafik. Panjang cerita munafik ini sebab bodohnya perangai munafik ini dan payahnya kita nak mengenal perangai munafik ini, maka Allah jelaskan secara terperinci dalam Al-Quran golongan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.